Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga anda sihat sentiasa bersama orang yang tersayang. Dan kepada mereka yang sedang diuji dengan musibah, saya doakan anda semua tabah dalam hadapi ujian ni. Alright, pada sesi hand-on yang lepas, saya dah sentuh tentang bab base dan code serta bit dan as. Okey, so kali ni saya nak cerita pasal time frame. Okey. Pastinya time frame memainkan peranan penting dalam trading sebab tanpa time frame, bagaimana kita nak tengok sesuatu chart tu? Bagaimana sesuatu chart tu boleh terbentuk kan kalau tiada jangka waktu ataupun ruang waktu. So jadi time frame memainkan peranan penting dalam analisa dan juga keputusan kita dalam membuat entry. Alright. Okey, dalam tutorial ni saya akan tunjukkan jenis-jenis time frame yang ada dan apa perbezaan yang kita boleh nampak daripada setiap time frame lah. Pastinya dia berbeza-beza lah sebab dia time frame yang berbeza kan. Takkan kita tengok benda yang berbeza tapi kita dapat gambaran yang sama kan. Okay. So basically dia sama ada anda guna Android phone ataupun iPhone seperti yang saya guna sekarang. Konsep dia sama lah, cuma kaedah nak tengok time frame tu berbeza lah. Tapi saya rasa tak ada masalah, anda explore je, insyaAllah jumpa. Sebab susah untuk saya tunjuk pada dua phone serentak lah. Alright. Actually time frame, kalau saya tekan logo di kanan ni di iPhone, dia ada M1, M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 dan MN. Okey, kita dah belajar kan, sebelum ni saya dah beritahu. Okey, sekiranya saya tekan pada MN, apa yang saya sedang nampak sekarang ialah pergerakan candle mewakili 1 bulan. Alright. So jadi candle yang ada garisan sekarang tu ialah candle bulan 1 sekarang lah. Okay. Dan candle yang biru sebelum tu ialah candle bulan 12. Okay. Dan kita dah belajar sebelum ni tentang bearish dan bullish. So sekarang ni kondisi adalah pair AUD USD. Dari sudut analisa monthly, trend ialah bullish. Bulan 11 bullish, bulan 12 pun bullish. So jadi bulan 1 ni nampak sekarang momentum masih bull lah. Alright. Tapi ni monthly dan kalau kita tengok monthly, range harga tu memang kita nampak kecil lah. Kita nampak kecil. Kalau saya tukar kepada weekly okay, kita akan nampak candle tu sedikit membesar dan range tu pun sedikit membesar, range nilai harga tu. Okay, tengok dah beberapa minggu ni AUD USD menunjukkan trend bullish, menaik. Siapa sell mungkin tengah floating negatif lah. Siapa buy mungkin dalam keuntungan yang positif. Okay. Dan seterusnya daily. Okay, tapi nampak bila kita tengok dari weekly tadi dia dalam keadaan bullish, tapi bila kita tukar kepada daily untuk trend hari ni bearish lah. Trend bearish. Jadi benda-benda macam ni yang memberi peranan penting pada trader dalam membuat analisa lah.
Dan dalam term yang ni mungkin kita boleh tafsirkan dia sebagai retracement. Maksudnya pergerakan harga forex ni dia turun naik. Tapi dari sudut trend kita nampak tadi, nampak kalau kita zoomkan sikit, trend sebenarnya dalam keadaan menaik lah. Alright. Dan kita turun lagi. So semakin kecil kita pergi, kita akan nampak chart tu semakin besar lah. Sebab tu dalam marketing yang selalu berlaku di Facebook, mereka suka screenshot pada TF yang kecil supaya seolah-olah nampak perjalanan tu jauh. Macam ni kalau kita tengok mata kasar kita nampak jauh lah. Daripada atas tadi dia turun ke bawah. Tapi sebenarnya kalau kita tengok nilai di tepi tu sebenarnya dia tak jauh pun. Faham? Faham tak maksud saya? Kalau saya pergi ni sebenarnya dia tak adalah jauh. Nampak? Bila kita pergi kepada time frame besar, kita nampak macam pendek je. Alright. Betul atau salah cara dia marketing tu, anda sendiri menilaikan. Alright. Okay. So saya rasa itu saja. Saya akan buat topik ni pendek-pendek supaya anda senang faham lah. Okay. So itu saja untuk time frame. Bermaksud kita boleh ubah untuk mengetahui. Jadi pada setiap time frame terbentuklah OHLC yang kita belajar tu. Open, high, low, close. Okay, contoh saya buka M1 H4. Okay. Nampak? So kita nampaklah pergerakan dia sebab dia M1 dah berubah tadi dekat merah tu. Sebab tu bila kita tukar kepada time frame kecil, kita akan nampak jarak bid dengan as tu macam besar. Sebab dia semakin kecil time frame, range tepi ni semakin kecil. Range code ni. Jadi nampak besar lah. Okay. 1 minit berlalu. Nampak? Okay. So, dia dah bertukar ke sebelah. Nampak? Okay. So, itu saja penjelasan untuk time frame. InsyaAllah nanti lama-lama anda akan faham lah perjalanan ni macam mana. Kalau suka tengok chart, bukalah M1. Okay, so saya rasa itu saja untuk saya cover topik time frame. So, kita ada selection time frame di tepi ni. Kalau Android tak salah saya tekan je di tengah-tengah ni, dia boleh keluar bulat. Tu dia ada time frame. Okay. Alright. So itu saja untuk kali ini, untuk sesi time frame. InsyaAllah semoga ilmu yang saya kongsikan ni bermanfaat pada anda dan anda dapat sedikit pengetahuan dari apa yang saya kongsikan. Jaga diri, jaga solat, jaga kesihatan kita selalu, jaga SOP, jaga hubungan kita sesama insan dan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.